Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita membincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-12, iaitu surah yang ke-11 surah Hud. Ayat yang kita akan bincangkan ialah ayat yang ke-21, 22 dan 23. Untuk itu, sahabat-sahabat perlu menumpukan perhatian kepada papan putih di belakang saya supaya kita dapat melihat hukum-hukum tajwid yang perlu kita patuhi semasa kita membaca ayat tersebut, dan juga kita perlu memahami apa ayat yang kita baca sebentar nanti, insya-Allah. Baik, kita tumpukan perhatian bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan ulaika. Jadi perhatikan dalam hamzah waw, ada waw situ, ada atas waw itu ada huruf seperti nombor 5 Arab itu. Maka dia hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan, namanya waw mustadirah. Maka kita baca hamzah waw saja, u. Dan lam alif la ada alif, kemudian bertemu dengan hamzah di dalam berkumpul, secara berkumpul di dalam satu kalimah, maka dibaca dengan mat wajib mutasil 4 atau 5 harakat, sama ada kita wasal ataupun waqaf, sama ada kita menyambung ataupun kita berhenti, kita tetap akan baca dengan 4-5 harakat. Dan hamzah ya, i, kaf, alif, ka, bila kita menyambung dengan kalimah berikutnya allazina, kalimah berikutnya allazina, maka hendaklah kita idghamkan kaf ini kepada huruf syamsiah, iaitu alif lam syamsiah. Ini adalah lam ta'rif, terdiri pada alif lam syamsiah. Huruf syamsiah dia apa? Huruf lam. Jadi idgham syamsikan kaf alif lam, bunyinya kal. Ulaikal lazina, zi dibaca dengan mad asli kerana selepas zalia barasia ada huruf ya, baca dengan 2 harakat mad asli. Kemudian kita nak menyambung dengan kalimah khasiru, tak ada apa hukum, terus saja sama nun alif na, kha alif khasim, yasi, ra, waw, ru, waw huruf mat, pada sepatutnya dapat huruf waw, waw akan bersifat mat. Dan tetapi mat huruf waw ini, kalau kita berhenti padanya, kita baca dengan 2 harakat sahaja. Perhatikan situ, tidak ada hamzah. Dan gelombang pun juga akan hilang dan dibaca dengan mat asli 2 harakat. Tetapi bila kita wasal dengan itu, dengan kalimah berikutnya bermula dengan hamzah, maka bertemulah mat dengan hamzah secara berasingan dalam 2 kalimah. Maka hukumnya mat jaiz munfasil. Bacaan wasal sahaja baru dibaca dengan 4 dengan 5 harakat. Kalau wakaf dibaca dengan 2 harakat. Mat jaiz munfasil. Munfasil maknanya bertemu huruf mat secara berasingan. Hamzah, alif, nun, an. Nun huruf sukun, bertemu dengan huruf fa adalah huruf fa, dibaca dengan fa hakiki wusta, kerana fa adalah huruf fa wusta, dibaca dengan fa hakiki wusta, iaitu pertengahan, tidak cenderung kepada izhar, tidak cenderung pada idgham. Bacaannya pertengahan antara izhar dengan idgham betul-betul. Fa kali ini fa wusta tu. Jadi bacaannya fa dengan dengung 2 harakat. Fa wa fusim alif sa wa mim, mim sukun dibaca dengan izah syafawi, bagi hukum mim sakinah, tidak bertemu dengan mim, tidak bertemu dengan ba, kerana sepasnya huruf selain daripada mim, selain daripada ba. Wa alif wa da, alif la da bertasydid dengan lam, dal, dal alif lam, dal wa dhalla, wa dhalla dengan ini istilah angka pangkal lidah dan bau dan istitolah. 2 sifat ni mesti pegang dulu. Selain daripada jahar semua, kita mesti pegang dia sifat dia apa dulu. Yang paling penting sifatnya ialah istilah dan istitolah, baru boleh sebut dot. Dan lepas tu baru kita lihat hukum-hukum sifat-sifat yang lain. Wa dhalla anhum hamzah, ain alif am bertemu dengan nun yang sukun dibaca dengan izhar harki. Tadi izhar syafawi, ini izhar harki. Baik. Kenapa? Kerana nun sukun bertemu dengan huruf halqiyah, huruf halqum. Jadi baca izhar halqi. An hum ma. Baik, perhatikan mim bertemu dengan mim. Itu baru dah. Bila mim bertemu dengan mim, kita membaca dengan idgham syafawi.
Bagaimana nak baca dengan dengung? Anhum mim alif ma asli sana. Sini dibaca idgham syafawi dengan dengung 2 harakat. Boleh juga dipanggil idgham mislain shaghir. Dia sama kalau kita perhatikan sama. Mim bertemu mim, huruf yang sama, mahraj sama, sifat sama. Boleh dikategorikan sebagai idgham mutamatsilain? Tidak. Kalau kita sebut idgham mutamatsilain bacaannya betul, tetapi oleh kerana mim sakinah itu mempunyai hukumnya tersendiri. Hukumnya ialah idgham syafawi. Jadi kita guna hukum ni lah, 2 ni, salah satu daripadanya boleh guna. Jangan guna 2-2 sifat. Anhum ma asli ka balikan, ada alif, nun waw nu, ada waw, sama juga 2 asli. Ya alif fa yaf, ta alif ta ra wa ru, waw huruf mat dan nun disukunkan. Bila huruf mat bertemu dengan huruf yang disukun, apabila huruf mat arid disukun, dibaca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang sukun mendatang dipanggil, atau huruf yang disukunkan. Jadi bacaannya ma'arid disukun. Okey, kita pergi pada ayat yang ke-22. Lam alif lam ma asli sebelum baris alif alif. Jim alif jar ra alif ra tebal ra jarra ma jarama la jarama. Hamzah alif nun nun bertasydid baca dengan wajib berguna. Wajib didengungkan dengan 2 harakat. An nun alif na hawa mim mim sekali lagi, iaitu dia tidak bertemu dengan mim, dia bertemu selain pada mim, selain daripada ba, maka baca iza syafawi. Annahum faya fi, baik, fi ni asli, tetapi oleh kerana dia bertemu dengan huruf lam ta'rif itu yang terdiri daripada alif lam kamariyah, maka dibaca dengan iza kamari. Ya tak dibaca lah, tak adalah hilang sifat asli dia tu hilang, bacaan asli tu hilang. Fa ya lam fil, fil tak boleh panjang. Hamzah alif a bertemu dengan alif, iaitu bertemu dengan alif, iaitu mendahului huruf alif, hamzah di tengah-tengah antara lam dengan alif itu. Bila mendahului huruf alif, dia sama macam mak badal, macam di sini. Sama tak? Sama. Tapi ni mak badal betul. Yang sini berupa mak badal sebab dia di tengah kalimah. Alif ini asli, bukan didatangkan. Jadi kita baca fil akhirati. Khirati, ra dibaca tebal dengan mat sabi bibada pada hamzah baris alif dengan alif. Bacaan sama macam asli, nama hukum saja berbeza. Hawahu mim wa mu bertemu dengan alif lam kamariyah juga, mu ndaklah dibaca dengan lam yang sukun dengan izah kamari. Humul, mim wa lam mul, humul, baik hamzah alif kha akh sim alif sa ra wa ru, ada waw huruf mat bertemu dengan nun yang disukunkan, ya sukun mendatang, maka baca dengan ma'rif disukun, 2, 4 atau 6 harakat. Okey. Ni tak berapa nampak dia punya koma tu sebab dia ain arif. Okey. Okey, selesai. Baik, kita pergi kepada kalimah berikutnya. Hamzah ya nun nun bertasydid baca dengan wajibul gunnah dengan dengung 2 harakat. Nun bertemu dengan alif lam syamsiah, maka hendaklah idgham samsi kepada huruf lam. Lam adalah huruf syamsiah. Nun alif lam nal innalladzina, zi dia baca dengan mak asli. Dengar tadi bunyi panjang pada zi, in 2 harakat. Innalladzina amanu, hamzah alif an, di sini ada hamzah sukun. Tetapi oleh kerana hamzah sukun susah nak baca, dibuangkan hamzah sukun diganti dengan huruf mat. Jadi maknanya bila dibuang dengan ganti huruf mat, mat itu adalah mat gantian. Sebab itu dipanggil mat ditukar tadi, mat tukaran. Mat tukaran daripada hamzah sukun kepada huruf mat. Jadi alif itu adalah didatangkan bukan asli. Jadi maknanya dibaca hamzah alif, ada alif 2 harakat juga, tapi nama hukumnya mak badal. Mim alif ma, nun waw nu, ada huruf mat asli. Kemudian wa amilus salihati, wa amilu dulu. Wa alif wa ain alif mim ya mim lam waw lu. Baik, sini buang waw ni. Idgham samsi, kerana dia bertemu dengan lam ta'rif daripada alif lam samsiah, yang terdiri daripada alif lam samsiah, idgham samsi kan pada huruf sad. Wa amilus lam wa sad. Lusa, sad alif ada alif mak asli. Lam ya liha alif ada alif mak asli juga. Wa amilus salihati wa akhbatu, wa akhbatu.
wa alif wa hamzah alif kha wa akhbatu ila rabbihim. Jadi maknanya waw alif wa hamzah alif ha ba alif ba ta waw huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah berasingan atau bercerai pertemuan huruf mad dengan hamzah itu. Jadi dia baca dengan wasal saja akan dibaca dengan 4 harakat dengan hukum mad jaiz munfasil. Kalau tidak disambung maka dibaca dengan mad asli juga. Itu sifat mad jaiz macam tu. Keadaan mad jaiz tu. Hamzah ya ilam alif la ada alif mad asli 2 harakat. Ra alif ra tebal bacaan ra bertasydid dengan ba rabbi. Bi ha ya mim him mim sukun isa syafawi kan. Rabbihim. Itu kepada Tuhanmu, Tuhan mereka. Iaitu dia bersifat iaitu beramal salih, beramal salih dan tidak mendustakan Allah. Wa akhbatu kemudian ila rabbihim, ila dibaca ma'asir, rabbihim dari ra tebal, him dibaca izah syafawi. Ulaika, baik perhatikan sama dengan sinilah, iaitu mak wajib mutasil 45 harakat, wakaf atau wasal sama saja bacaannya. Berhenti atau menyambung bacaannya sama tetap. Ulaika berhenti pun sama juga, wasal pun sama juga. Ulaika ashabul jannah. Baik, kalau kita wakaf sini, aulanya wasal, ini wakaf wasal, aulanya wasal. Kalau andailah kita terberhenti, kita tukar tamal butak kepada ha dhamir, pada huruf ha. Jadi bacaannya jannah, bukan jannat. Ingat tu. Ashabul jannah, dan sini baca dengan dengung, sini di izah kamarikan dia, sini ha dibaca dengan mad asli, sini mad wajib mutasil tadi sama sana. Baik, kalau kita menyambung kita baca dengan ta yati. Ashabul jannati hum, baik ha wa mim tak bertemu dengan ba, selain pada mim, selain pada ba, maka dia baca dengan izah syafa'i. Fa fiha, fa ya ada ya, ha alif ada alif, dua-dua dibaca dengan mad asli. Hum fiha, kha pun mad asli juga, kha alif, kha ada alif, lam yalid dal waw du waw rumad nun disukunkan dengan mad alif disukun. Selesai kita baca ayat ini. Okey, selesai semua hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang-panjang. Ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Ashabul jannati hum fiha khalidun. Saya berhenti di sini walaupun aulanya nafas nak habis. Berhenti. Jadi kalau kita nak berhenti sini pun boleh. Rabbihim ila rabbihim. Lepas tu tahu ila rabbihim ula sambung balik semula dan sampai habis. Jadi itulah bacaan kita pada hari ini. Dan kita lihat apa makna ayat yang kita baca sebentar tadi. Ayat 21 dan 22 itu adalah sambungan daripada ayat 20 berkaitan dengan orang-orang yang kafir. Apa mereka itu disebut oleh Allah dalam ayat 21 tadi? Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Siapa yang merugikan diri itu? Iaitu orang-orang itu tidak mampu menghalangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Dan sekali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah. Iaitu orang-orang yang kafir terhadap Allah, kafir terhadap Nabi Muhammad SAW, kafir pada kitab Allah Al-Quran. Jadi sambungannya iaitu 21, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Apa yang mereka ada-adakan? Mereka ada-adakan Tuhan selain Allah. Mereka tak percaya pada Nabi. Mereka tidak percaya pada hari akhirat. Itu semua yang diada-adakan.
Mereka menuduh Al-Quran itu ditulis oleh Nabi Muhammad. Itu semua perkara yang diada-adakan oleh mereka. Jadi mereka akan jadi golongan orang yang ayat dalam 21 ini. Mereka ialah orang-orang ulaika, orang-orang yang apa? Merugikan. Iaitu adalah khasirun, merugikan diri mereka sendiri. Baik, ayat yang ke-22 pula, iaitu pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling rugi. Ditegaskan lagi. Dia dah rugi, dia jadi lagi ahsarun, paling rugi dalam di akhirat nanti. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-23. Ceritakan tentang orang yang tidak seperti orang 20, 21, 20, ayat 19, 20, 21. Tidak seperti orang-orang kafir. Itu apa yang Allah tersebut? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang kita harap-harapkanlah, beriman dan mengerjakan amal soleh dan merendahkan diri. Wa akhbatu itu merendahkan diri. Amal soleh, wa akhbatu merendahkan diri kepada Tuhan mereka, ila rabbihim. Mereka itu adalah ahli-ahli syurga dan mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, rabbihim ila rabbihim, mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Itu yang kita harap-harapkanlah. Semoga kita ini menjadi penghuni syurga insya-Allah, dan kekallah kita di dalamnya. Mati pun senang, lepas mati dapat pengampunan daripada Allah SWT. Itu yang kita harapkan. Sebelum mati dapat bertaubat. Selalu yang kita doakan kepada Allah SWT. Jadi kalau kita orang yang dapat bertaubat sebelum mati, mendapat rahmah Allah sebelum mati, mendapat pengampunan Allah selepas mati. Selepas mati kita tak boleh balik di dunia nak beramal bersoleh, melainkan pengampunan Allah. Untuk dapat pengampunan Allah, kita mesti sentiasa beriman kepada Allah SWT. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi.